Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan pembelajaran kita hari ini dengan bacaan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi Ustazah minta yang pertamanya kita niat belajar ini pada hari ini kerana Allah Ta'ala lah. Yang pertamanya. Yang keduanya, Ustazah minta semua bersedia keluarkan buku teks munakahat, buku aktiviti munakahat berserta alat tulis. Jadi, bila awak tonton video ini, depan awak mesti ada buku-buku ni supaya awak boleh mencatat mana isi-isi penting yang Ustazah akan ajar sebentar lagi. Baiklah. Kita teruskan. Hari ini Ustazah akan ajar awak mata pelajaran munakahat darjah 5. Okey, kita tengok. Okey, kita akan belajar pelajaran 3. Maka semua cari pelajaran 3 muka surat 27. Okey. Muka surat 27. Okey. Hari ini kita akan belajar talak ta'liq. Jadi apa itu talak ta'liq? Kita akan tengok pada pengertian talak ta'liq, iaitu talak yang disertai syarat. Jadi, jatuh talak ini mestilah ianya disertai dengan syarat. Talak dia. Okey, kita tengok pada info dia. Sebelum lebih lanjut, kita tengok info dululah. Menurut enakmen Undang-Undang Negeri Johor 2003, talak hendaklah dilakukan di hadapan Hakim Mahkamah Syariah. Okey, jadi dalam enakmen Undang-Undang Negeri Johor 2003, talak dilakukan di hadapan Hakim Mahkamah Syariah. Jadi, sekiranya awak jumpa soalan, apakah syarat talak ta'liq menurut enakmen Undang-Undang Negeri Johor 2003? Syaratnya ialah talak hendaklah dilakukan di hadapan Hakim Mahkamah Syariah. Jelas? Baiklah. Kita teruskan pada contoh lafaz ta'liq selepas akad nikah. Ni muka surat yang sama, muka surat 27. Awak tengok dalam buku teks awak, ya. Okey, bilakah lafaz ta'liq ini dilakukan? Selepas akad nikah. Yang dibaca oleh siapa? Yang dibaca oleh pengantin lelaki. Okey, kalau awak tengok, awak pernah tengok tak orang kahwin? Mesti ada pengantin lelaki, ada pengantin perempuan kan? Awak tengok tak pengantin lelaki tu, lepas akad nikah, dia akan diberikan apa? Lembaran kertas kan? Okey, lembaran kertas itu ialah lafaz ta'liq yang di mana pengantin lelaki kena baca. Kena baca. Jadi, awak mesti tanya kan, apa isi yang berada dalam yang tertulis dekat kertas yang pengantin lelaki pegang kan? Jadi, hari ini kita tengok sama-sama. Okey. Contoh lafaz ta'liq bagi pengantin lelaki. Selama 4 bulan hijrah berturut-turut atau lebih dengan sengaja atau paksa, dan saya atau wakil saya tiada memberi nafkah kepadanya selama masa tersebut. Padahal ia, siapakah ia? Ia adalah isteri. Padahal isteri saya taatkan saya, atau saya melakukan sebarang mudarat kepada tubuh badannya. Maksudnya apa? Pukul, mendera, atau kehormatannya, atau harta bendanya. Kemudian ia atau wakilnya mengadu kepada mahkamah, dan manakala sabit aduannya di sisi mahkamah syariah dan ia atau wakilnya memberi kepada mahkamah bagi pihak saya RM1, maka pada ketika itu tertalaklah ia dengan talak khulu. Atau jika saya ghaib, maksudnya suami itu tak bersama dengan isteri saya yang tersebut selama setahun atau lebih. Setahun atau lebih. Jika ia, maksudnya jika isteri atau wakilnya mengadu kepada mahkamah dengan berkata, ia tiada tertunggu lagi kan saya, dan manakala sabit aduannya, maka tertalaklah 1 talak. Demikian lafaz talak ta'liq. Okey, itu adalah lafaz ta'liq dia. Kalau tengok sini banyak kan isi-isi dia, isi-isi penting. Okey, kita tengok pada muka surat 28. Okey. Talak ta'liq ini boleh berlaku apabila menyandarkan talak dengan sesuatu perkara. Dalam soalan, bagaimanakah talak ta'liq boleh berlaku? Jadi jawapan dia,
Tengok yang anak panah ni, talak taklik boleh berlaku apabila menyandarkan talak dengan sesuatu perkara. Okey, barulah diterangkan. Apakah perkara tersebut? Perkara yang pertama ialah ianya mesti disandarkan dengan tempoh masa. Yang kedua, disandarkan dengan tempat. Yang ketiga, disandarkan dengan keadaan tertentu. Dan yang keempat, disandarkan pada perbuatan suami atau isteri. Baiklah, kita jelaskan lebih lanjut. Tengok muka surat 28 juga pada poin yang pertama, iaitu disandarkan dengan tempoh masa. Untuk lebih faham, didatangkan contoh. Okey, contoh yang pertama, suami berkata, pada bila-bila masa sampai kawanmu tiba, jatuhlah talak ke atasmu. Itu dalam tempoh masa. Yang kedua pula, disandarkan dengan tempat. Contohnya, suami berkata, jika engkau pergi ke rumah si Fulan, engkau akan tertalak. Si Fulan tu apa? Si Fulan tu maksudnya jika isteri itu pergi ke rumah sesiapa lah yang suami dia tak suka, engkau akan tertalak. Okey, itu disandarkan kepada tempat. Sebab tu ada perkataan pergi. Baiklah, kita tengok pada yang ketiga, yang di mana ianya disandarkan dengan keadaan tertentu. Contoh yang diberikan yang pertama ialah, jika berlaku gempa bumi sekali lagi, maka jatuhlah talak ke atasmu. Yang kedua, sekiranya engkau hamil atau haid, maka jatuhlah talak. Talak ini disandarkan dengan keadaan. Sebab tu talak taklik ni disertakan dengan syarat kan? Ini yang ketiga. Dan yang keempat, disandarkan pada perbuatan suami atau isteri kecuali lupa atau terpaksa. Apakah contohnya? Contoh yang pertama diberikan ialah, jika aku, iaitu suami, pergi ke rumah si Fulan, maka jatuhlah talak. Yang kedua, suami menyandarkan talak perbuatan isteri atau lainnya, seperti katanya, jika engkau mengemas rumah, maka jatuhlah talak. Okey, jadi baiklah. Hari ini Ustazah Hania ajar awak sampai di sini sahaja. Jadi tugasan yang diberikan, awak rujuk buka buku aktiviti munakahat, muka surat 35, 36 dan juga 37. Kita tengok sama-sama. Ustazah terangkan serba sedikit keterangan berkenaan talak taklik dalam buku aktiviti. Baiklah, kita tengok latihannya. Soalan pertama, apakah pengertian talak taklik? Awak dah tahu. Apakah syarat talak taklik menurut enakmen Undang-Undang Negeri Johor 2003? Ustazah baru terangkan sebentar tadi. Dekat mana? Info. Nombor 3, bagaimanakah talak taklik boleh berlaku? Yang mana? Yang gambar ada anak panah tu kan? Dan yang keempat, tuliskan perkara-perkara yang boleh disandarkan pada talak taklik yang ada 4 keadaan. Okey, lengkapkan jadual di bawah. Tempoh masa awak bagi contoh. Okey, nombor 6, padankan dengan menulis nombor pada petak yang disediakan. Maksudnya, soalan nombor 1, tempoh masa. Jawapannya dekat mana? Contoh jawab, kalau tengok pada buku awak, tempoh masa, contohnya suami berkata, pada bila-bila masa sampai kawanmu tiba, jatuhlah talak ke atasmu. So, tempoh masa ni tengok kat mana? Ni kan dekat ni belah kiri ni yang ada perkataan ni, jadi awak tulis kat situ nombor 1. Okey, jelas Okey, soalan nombor 7, tuliskan contoh lafaz suami yang boleh menyebabkan talak taklik. Ini tempoh masa pun sama juga, awak tulis terus contohnya. Baiklah, akan datang Ustazah akan teruskan pembelajaran di bawah tajuk syarat sah talak taklik. InsyaAllah akan datang kita berjumpa lagi. Dan Ustazah akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan tasbih kafarawah suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi akan datang insya-Allah. Assalamualaikum.